Syahelmi. Terima kasih kerana datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin perkenalkan bersama saya pada hari ini ialah di kanan saya ialah Menteri Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang berhormat Syahelmi Yahya. Sebelah kiri saya ialah pengarah MKN Sabah Sharifah. Dan di belakang saya Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima minta maaf di Datuk Masna Setiausaha Tetap dan juga Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi. Saya akan mulakan taklimat saya pada hari ini dengan memberi sedikit gambaran secara mengenai apa yang sedang berlaku di negeri kita mengenai COVID-19. Ya. Pertamanya, saudara dan sekalian, saudara-saudari semua sudah maklum mengenai angka pada hari ini. Ya. Dan kita akan edarkan selepas ini press statement kita untuk melengkapkan maklumat yang telah pun saudara-saudari dapati. Cuma setakat ini saudara dan sekalian, keadaan kita adalah dalam, kalau saya boleh katakan, serius ya. Hari ini 702 kes baru telah dikesan. Cuma sambil tidak menganggap jumlah ini sebagai tidak membimbangkan, saya ingin maklumkan bahawa kes ini sedikit sebanyak adalah timbul daripada jumlah kes lama ataupun ujian backlog yang baru dikeluarkan setiap hari. Untuk pengetahuan saudara dan sekalian, pada suatu masa dahulu, pada awal bulan ini, jumlah backlog kita ialah 18,000. Iaitu ujian yang telah dibuat tapi keputusan ujian belum diketahui. Pada kemarin kita telah dapat kita berjaya atau Jabatan Kesihatan atau Kementerian Kesihatan telah berjaya mengurangkan backlog ini kepada 11,000. Ini bermakna 7,000 kes lama ataupun ujian lama kita barulah diketahui hasil ujiannya. Jadi sedikit sebanyak jumlah yang tinggi ini bercampur dengan kes baru dan inilah yang telah membuat angka kita pada hari ini begitu tinggi sekali. Saudara dan sekalian, kes yang tertunggak masih di sekitar 11,000. Jadi atas andaian ini Kementerian Kesihatan dapat menerbitkan hasil ujian dalam masa terdekat. Kita andaikan bahawa jumlah ini akan terus dalam keadaan yang tinggi dalam beberapa hari. I just would like to let you know, the high figure is a combination of new cases as well as the backlog of cases that have not been released yet. Now, in the past, the ministry has been relying on PCR tests. But PCR test takes a lot of time. So now they have now gone into RPK, and which is much faster. I mean, which test result can be obtained much faster. And for that reason, when the result of the all backlog cases come out, that has somewhat contributed to the exceptionally high number of cases that was reported today. I envisage that this high figure will continue to be around for the next couple of days until the ministry clear
another 11,000 cases of backlog cases on the test itself. Yeah. So dalam arti kata yang lain, saudara-saudara sekalian, bukan semua 702 kes ini terbit daripada kes baru. Ia bercampur dengan kes-kes lama yang ujiannya baru diketahui pada semalam. Ya. Itu satu, just as a background. Ya. Kedua, saya setelah berbincang dengan pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina, saya ingin memberi jaminan bahawa hospital kita masih boleh menampung semua keperluan kita di Sabah. Saya juga diingatkan bahawa kita telah mengubah suai banyak bangunan untuk dijadikan sebagai pusat kuarantin atau pusat perubatan sementara yang dikendalikan oleh hospital. Dan ini telah dapat membantu kita untuk menyelesaikan kes-kes yang kita rasa adalah kes yang tidak serius. Arti dia, kes yang tidak serius, barangkali di peringkat 1 dan 2 ini, boleh diurus di tempat-tempat yang dijadikan hospital ini, dan cuma kita masukkan di hospital kes-kes yang lebih memerlukan penjagaan dan rawatan yang rapi. Jadi kita masih mampu, atau hospital di Sabah masih mampu untuk mengurus kes-kes COVID yang berlaku di Sabah. Ya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan, kerana ini juga telah dihantar kepada saya dan dihantar kepada Datuk Dr. Christina. Yaitu satu berita yang kononnya Ranau sudah kehabisan PPE. Ya. Saya telah menghubungi Datuk Christina selepas menerima orang kata WhatsApp ini, dan adalah dapati bahawa ini adalah tidak betul. Ya. Ranau have no shortage of PPE. Apa yang dibuat sekiranya ada keperluan mendadak, hospital-hospital lain di Sabah boleh dikerahkan untuk menghantar PPE ini kepada hospital yang memerlukan segera. Dan sebagai tambahan, Tentera Udara Diraja Malaysia menghantar secara berkala keperluan PPE kita dan lain-lain peralatan apabila diperlukan. So saya ingin memaklumkan bahawa soal kehabisan perkakasan atau tidak cukup itu tidak timbul sama sekali. We are doing our best to make sure that the hospitals are fully equipped. They are in a position to conduct their usual business of healthcare by making sure that they have everything that they need. Yeah. Saya ingin beri sedikit penjelasan bagaimana kita mengurus COVID di Sabah ini, supaya semua rakyat tahu bagaimana sistem ataupun pengurusan yang kita gunakan. Sebenarnya apa yang kita buat sekarang tidak jauh berbeza dengan apa yang telah dilakukan di masa-masa yang dahulu. Cuma barangkali kita tidak ada apa yang dipanggil sebagai Menteri Kesihatan. Ya. Tetapi kalau kita perhati, dan saya perhatikan apa yang telah berlaku di masa lampau, ya sebenarnya semua kerja ini dilaksanakan apa yang dipanggil sebagai COVID Command Center. Ya. Cuma nama dia sekarang dipanggil sebagai Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID Negeri. Itulah beza dia. For all intents and purposes, nothing have changed. In fact, we have actually make sure that it's been enhanced. So level dia ialah setiap pembuat dasar dan juga keputusan yang tertinggi ialah Majlis Keselamatan Negara, ya, MKN, National Security Council, chaired by the Prime Minister. Setiap hari kita bermusyawarah. Setiap hari Ketua Pengarah Kesihatan akan memberi taklimat mengenai status terkini mengenai COVID di seluruh negara termasuk di Sabah.
Dan saya selaku wakil rasmi kerajaan negeri duduk dalam jawatan kuasa itu dan juga dalam masyarakat itu dan terlibat sama dalam perbincangan. Kedua, itu setiap hari. Every day there's a video conference. Second level di bawah dia ialah jawatan kuasa pengurusan bencana COVID negeri, chaired by the State Secretary. Every day juga ada mesyuarat. Setiap hari mereka mesyuarat. Now, apa maklum balas yang kita terima daripada MKN akan kita sampaikan dan dibincang dalam peringkat pengurusan COVID negeri Sabah. Dan kalau ia melibatkan makanan atau bantuan makanan dalam masyarakat, dia akan diurus oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan juga Kesejahteraan Rakyat yang diketuai oleh saudara yang berhormat Syahilmi. Dia akan memastikan pengurusan penghantaran makanan itu dibuat dengan baik. I focus on pengurusan the COVID per se, but soal makanan dan lain-lain bantuan diserahkan kepada kementerian yang berkenaan. Untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, pada mesyuarat kabinet pada minggu lepas, kita juga telah bersetuju agar hal-hal mengenai kesihatan atau yang akan orang kata akan menjadi mengawasi isu-isu kesihatan secara general kecuali COVID akan dikendalikan oleh saudara yang berhormat Syahilmi itu sendiri. So basically apa yang berlaku ialah tidak ada nama Menteri Kesihatan, tapi all intended purposes the function is being done. Nah, masalah dia ialah kenapa tidak ada Menteri Kesihatan? Jawapan saya ialah kalau kita perhatikan, dan ini saya perhatikan Menteri Kesihatan yang lama semasa kementerian itu masih wujud. Masalah dia tidak ada kuasa undang-undang membuat dasar, membuat undang-undang dan peraturan atau penguatkuasaan yang diberi kepada negeri kita. Ya. So to me, without any legal power to make laws, to enforce laws, any so-called Minister of Health would merely be a toothless tiger. Toothless tiger ini dalam bahasa Melayu dia ialah barangkali harimau yang tak bergigi. Dia kasih takut orang, tapi orang tidak takut kerana tidak ada kuasa. So we prefer, the new government prefer to be to be practical. It's no use pretending to have power when you don't have power. Ini kita kena faham betul-betul ni. It's like declaring a king with no kingdom. People respect him, but people don't take him seriously because he doesn't have a kingdom. He doesn't have power. Itu kita punya. Tetapi fungsi Menteri Kesihatan inverted comma yang dulunya dimasukkan dalam kementerian saudara Syahilmi tetap dijalankan. Cuma nama itu tidak ada. Inilah sebagai penjelasan sedikit supaya kita faham bahawa just because tidak ada Menteri Kesihatan bukan bermakna kita tidak lagi tengok pasal kesihatan. Ya. Tapi kita memilih untuk orang kata menerima hakikat, kita ambil sesuatu as is, seperti mana yang wujud, bukan sesuatu yang kita imagine. Ya. So itu dia punya penjelasan lah. Dan kalau saya tidak silap, ya, bekas Menteri Kesihatan Sabah sendiri mengakui, dan saya ingat ada dia punya saya terbaca dia punya press statement dahulu bulan Februari kalau saya tak silap 2020 ya. Bahawa dia mengakui bahawa sebenarnya semua urusan COVID ini dilaksanakan oleh Sekretariat Kerajaan Negeri di bawah Command Center. Bukan dia, kerana dia faham betul-betul bahawa dia tidak ada kuasa. So, I'm not trying to be, orang kata, mau bertangkar pasal itu saja. I'm just want to explain to you, rasional kenapa kerajaan ini tidak memilih untuk tidak mewujudkan jawatan Menteri Kesihatan. Tetapi sekali lagi I want to assure you, for all intent and purposes, we continue to protect the health interest of the people of Sabah.
Sebaliknya kerajaan negeri memilih untuk bekerja rapat dengan Datuk Christina atau Jabatan Kesihatan. Minta maaf kalau dalam bahasa Sabah, saya tahu ini live dalam bahasa Sabah, ampai-ampai dia mau bantu kita. Kita gunakan, kita kerjasama. In fact, jawatan kuasa pengurusan bencana COVID negeri, timbalan pengurus dia ialah Isken, timbalan pengurus dia ialah Datuk Christina. With all the relevant head of departments. Every day orang jumpa. So much so that some of the members have, kali Datuk Christina tidak lama lagi boleh layak dipanggil doktor karena hari-hari mendengar taklimat mengenai apa itu perubatan daripada Dr. Christina. Joke aside, but still pendekatan kita ialah untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan pusat yang ada kuasa undang-undang untuk dan pelaksanaan penguatkuasaan untuk menangani masalah ini. Shahilmi can style himself as health minister, but if he doesn't have the power and doesn't work with Christina, I don't think it makes much difference. Okay, seterusnya saudara sekalian, macam marah lah sebenarnya lagi. Tinggi suara, tidak. So, secara pendeknya saudara sekalian, kita tahu apa yang sedang berlaku. Let me assure you, we know what is going on. Kerana setiap hari kita ada taklimat bukan saja daripada Datuk Christina, tetapi juga daripada Director General of Health Malaysia dalam mesyuarat atau mesyuarat MKN. Kita bukan orang yang umpama meraba-raba di kegelapan. We are not people that is what they call this trying to find a way in the darkness. No, we know, we have the facts. Taklimat hari-hari kita ada. So trust me, kita tahu apa yang kita sedang buat. Kerana semua fakta dan maklumat yang perlu kita ketahui kita terima setiap hari. So akhirnya saudara sekalian, secara ikhlas dan ini daripada saya secara pribadi, saya pikir sudah sampai masanya bagi kita di Sabah untuk memberhentikan siapa salah, siapa betul. Ini bukan masanya bagi orang-orang Sabah untuk bercakap siapa salah, siapa betul. Ini masanya bagi orang-orang Sabah untuk bersatu menghadapi masalah ini secara serius dan buat sementara waktu meminggirkan perbedaan politik kita yang hanya akan menyukarkan kita untuk mengatasi masalah ini. Atas harapan ini saudara sekalian, sukacita saya maklumkan bahawa beberapa korporat atau tuku korporat telah dengan murah hati bersetuju untuk menyumbang kepada tabung bencana COVID negeri Sabah. Sumbangan ini akan dimasukkan dalam akaun amanah bencana alam negeri yang di mana dipengerusikan oleh Bendahara DP itu penerimanya adalah Bendahari Negeri. Sekadar untuk maklumkan, this is a trust fund, sekadar untuk memberi perakuan bahawa the money will not be misused. It will go to the trust account of the government. Tetapi para penyumbang boleh menentukan apa jenis kemudahan dan juga pembelian yang mereka mahu kita laksanakan dengan derma yang mereka boleh beri. Pertama yang telah menghubungi saya untuk menyumbang kepada tabung ini ialah seorang dermawan daripada Kuala Lumpur. Derma ini dapat dibuat melalui bantuan dan juga
usaha baik oleh Duta Khas ke China di Jabatan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing dan juga pengarah Malaysia China Business Council Datuk T. S. Yong. Dan penderma tersebut ialah, dan saya telah nyatakan akan mengumumkan di sini pada hari ini, penderma tersebut ialah Tan Sri Desmond Lim Siu Chun. Beliau dengan murah hati menderma RM2 juta kepada tabung ini. Ya. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tan Sri. Dan harapan kita ialah lebih ramai dermawan akan tampil ke hadapan untuk membantu kita. Bukan soal kita tidak ada, tapi kita mau sama-sama rakyat Malaysia, termasuk di Sabah, menganggap usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini sebagai satu usaha bersama untuk rakyat Sabah. Dan kedua, saya juga ingin mengumumkan SEDCO ya, yang diwakili oleh pengurus besarnya Pangeran Saifuddin bersetuju untuk menderma RM1 juta. Wang ini akan digunakan untuk membayar kos-kos penginapan, makanan dan apa-apa juga kos-kos yang terlibat yang lain bagi pegawai-pegawai perubatan dan kekitangan mereka yang begitu ramai daripada Semenanjung yang sekarang dipinjamkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, juga anggota angkatan tentera yang mengurus hospital lapangan ya di Medan ya, di Hospital Medan di Tawau, dan semua ini memerlukan wang. Dan SEDCO bermurah hati membantu kita dengan pledging RM1 juta bagi tujuan ini. Saya persilakan Pangeran Saifuddin untuk menyampaikan mukcek. Terima kasih kepada SEDCO. SEDCO is our homegrown company. They are contributing 1 million for the purpose of defraying expenses that will be involved with the presence of many medical officers and other officers from the Health Ministry in Kuala Lumpur who will be in Sabah to help us, as well as military personnel who will be manning the field hospital, field hospital in Tawau. So terima kasih kepada Tan Sri Desmond Lim, terima kasih kepada SEDCO, and we hope there will be more donations. Please, mari kita tunjukkan semangat Malaysia, semangat negeri Sabah untuk sama-sama membantu kepada usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini. Dan duit yang 2 juta tadi saya sudah maklumkan kepada Datuk Christina tadi bahawa bergantung kepada permintaan atau apa yang hendak digunakan untuk duit sumbangan ini bagi membantu hospital di Sabah. So inilah secara amnya saudara-saudara sekalian apa yang saya ingin nyatakan sebagai mukadimah. Macam ni betul ni baru mukadimah ni. Ya. Panjang lain. Nota muak. I hope orang yang menonton ini akan tidak merasa bosan. Itu baru mukadimah ya. So, now we get to the real stuff. And that is, saya ingat semua sudah apa yang kita buat ialah pegawai-pegawai saya akan menghindarkan ya seperti biasa.
salinan kepada press statement tersebut, ya, untuk supaya memudahkan, tidak perlulah saudara-saudara berada terlalu lama di sini, ya. Nah, sekadar untuk makluman, banyak yang mencadangkan agar kita buat press conference ini secara virtual. Nah, ini kita akan timbangkan, ya. Tapi yang penting ialah saya boleh mendapat maklum balas daripada saudara sekalian, atau kalau ada yang ingin bertanya at this point of time, silakan. Ya. Banyak kes baru, berapa banyak kes yang lama? Itu belum kita tentukan apa pasal isi quite complicated, isn't it, to determine which one is new and which one is old lah, mana yang lama mana yang baru. Tapi sekadar untuk makluman, masih ada 11,000 tunggakan ujian yang belum diterbitkan demi putusan. Awal bulan ini. Ya, okay. Just going back to the, you said Sabah boleh menangkan lagi the situation COVID. What is the bed occupancy and status, and do you think the figures keep rising? Suffice to say that what we are going to do is that we are going to be more creative. I've just had a short discussion with the Director of Health. There are various ways in which we can try to minimize the need for them to go to the hospital. Yeah, one is, of course, if it's only at stage 1 and stage 2, they can be placed at the low risk what called buildings that have been converted into a center. Yeah, Kompleks Sukan Likas, Kompleks Sukan Sendakan, dan all these places lah. Yeah. Kedua, sekiranya, ya, the whole family bisa katalah infected with COVID, ya, dan barangkali kita juga memikirkan untuk agar semua mereka dikarantin di rumah, dan urusan perubatan dibuat di rumah itu sendiri. Okay. So there will be less need to fill up the hospital beds. Suffice to say, at this point of time, and I've said it, we are still in a position, or the hospital are still in a position to manage the issue, so long as there is no exponential surge in the number of new cases. Sorry? The number of figure of deaths as of today. The hospital beds. Located. The number. how many percent do you think? Located. Can I say that we have this number in the hospital, and this is the one in the factory, and this is a tambahan in the tambahan. Yeah. Okay, here's some statistics. Yeah? There are 1,000. This is in the hospital. Yeah, 383 patients in the hospital. Yeah? This is outside. And outside the hospital is 4,174. All the makeshift, so-called hospital that has been turned into hospital to cater for those on the low risk patients. Yeah? Oh yes, we do. Tadi ada mention banyak bangunan dibuka untuk pusat kuarantin. So sekarang ni ada berapa yang baru dibuka untuk menambah yang sedia ada? Okey. Kita telah buka 22 buah, ya. Dan saya boleh baca di sinilah, ya. Kampus Intan Tuaran, Kompleks Sukan Likas, Dewan Kompleks Sukan Ranau, ILKKM Tawau, iaitu saya kata ini adalah kompleks kejururawatan, ya. Kompleks Penjara Tawau, Kompleks Sukan Tawau, Dewan Arena Belia Tawau, Projek Perumahan Rakyat Bubul Ria Sempurna, ILKMM Sendakan, Dewan Arena Belia Kunap, Rumah Rehat Kota Belud, Pusat Latihan Kecemerlangan Koperasi Kinarut, Dewan Selagon Beaufort,
Projek Perumahan Rakyat Batu Putih Senakan, Dewan Masyarakat Keningau, Projek Perumahan Rakyat Taman Sri Sapagaya, Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu, Politeknik Kota Kinabalu, Dewan Masyarakat Keningau, PKRC Sri Bayu Kota Belud, Seafest Hotel Sempurna dan Kompleks Sukan Sibuga di Senakan. Sudah 22 semua lah. Seperti mana yang kita sedia maklum, kita sebenarnya ada 8 hospital kalau saya tidak silap. 9. Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-kanak, Hospital Wanita dan Kanak-kanak, Dadaca Sukan Senakan, Hospital Tawau, Lahadatu, Keningau, Merudu, Kudat dan juga Sempurna. Ya. Know that all the businesses are allowed to, relaxation on businesses. But what is the current status SOP for citizens? Are they still only allowed to go out for essential service in Sabah? They can go out and buy, but the rule is that they can only be in two akal lah. 2 orang satu kereta. They are allowed to go out. You see, kita berada dalam fasa PKPD bersyarat ya. Yang dulu yang strict itu ialah kerana all must be inside the house. But yang ini is a bit more relaxed, and the people are still allowed to go out and buy whatever necessities that they want, provided they comply with certain SOPs. And the most important SOP is of course pakailah pelitup, travel 2 dalam satu kereta saja, ya. Datang daripada rumah yang samalah, ya. Dan premis perniagaan juga perlu untuk mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Sebab untuk tujuan itu, pegawai penguatkuasa daripada semua PBT akan membuat lawatan rondaan secara berkala untuk memastikan pematuhan kepada SOP tersebut. Saya tahu ada yang menyatakan sama whether it is the right time for us to allow business to operate. I think we need to draw a fine line between economic necessities and the need for us to combat COVID-19. Seperti yang kita sudah maklum, kalau saya boleh ulang dalam bahasa Melayu, kita harus melihat pemisah atau satu imbangan antara keperluan dari kita untuk menyemarakan ekonomi kita, membolehkan rakyat biasa untuk mendapat pendapatan untuk menampung kehidupan seharian, dengan imbangan untuk memastikan kita berjaya dalam usaha kita untuk memerangi COVID-19. Dan yang menjadi kunci kepada keberkelaksanaan dia ialah enforcement of SOP dan sikap rakyat jelata itu sendirilah. Dan kerana itulah, kalau saya boleh minta, kalau saya boleh menyatakan di sini, saya mintalah, kalau ada seorang ahli keluarga yang didapati positif, tolonglah semua ahli keluarga yang lain pergi buat ujian. Kerana I want to tell you, strain baru COVID ini didapati lebih infectious atau lebih cepat untuk merebak daripada yang sebelumnya. Yang berhormat Ketua Menteri telah dibenarkan untuk keluar daripada hospital pagi tadi, dan harapan kita beliau akan balik bekerja seperti biasa, barangkali sekitar pertengahan minggu hadapan lah. InsyaAllah dia sihat. Ya. Since SPR sudah umum PRK Batu Sapi nanti, so macam mana persiapan kerjaan nanti untuk memastikan SOP yang ditetapkan betul-betul dipatuhi nanti? Saya fikir kalau bolehlah, kita jangan cakap dulu pasal pilihan raya sebenarnya. Kita cakap dulu peperangan menghadapi COVID lah. Pasal barangkali bagi saya politik kita lupakan sekejap lah. Ya. In fact, to be honest with you, saya terlalu sibuk mengurus hal-hal COVID ini, saya lupa yang ada pelihara kecil. Ya.
now Sabah has the capacity to process 6,000 samples per day. So now we have 11,000 samples. So do you expect after 3 days we still have increasing trend of COVID cases? Yeah, in fact, I have already stated that. Expect the next few days to be still high, yeah, because we need to clear the backlogs of tests that is yet to be announced, lah, yeah. So give us time, yeah. Be patient. InsyaAllah saya ingat dalam beberapa hari kes-kes tunggal ini dapat kita selesaikan lah. Dan selepas itu barangkali lah, selepas itu kita akan mendapat angka yang tepat yang merupakan sebagai jangkitan-jangkitan yang baru, ya. So if the situation now, right, how's our state coping, to cushion the effect of COVID-19? Sorry? Our state economy, are we able to cushion the effect of COVID-19? In fact, that exactly is the reasons why we need to draw a fine line between the need for people to, but at the same time, in our, I would say, enhanced effort to combat the COVID virus lah. Because ini saya ingin mengucapkan, saya tahu ada juga mengatakan kenapa kita tidak adakan complete lockdown. Saya paham kenapa. Ini menunjukkan mereka agak bimbang dengan keadaan sekarang. Tapi saudara sekalian, bagi kita yang berpendapatan tetap, ya, kerja tidak kerja kita tetap ada gaji, is mudah. Tapi bagi mereka yang perlu kerja setiap hari untuk menampung kos keluarga, I think kita kena I think we have to have empathy with them. You see, to them 10 ringgit a day is, to some people, maybe just something that they can give away as a gift, but for those on the low income category of our people, $10 make a lot of difference in their daily life. So itulah dasar kita, ialah sebab probably kita pastikan mereka masih dapat untuk bekerja supaya mereka dapat menampung keluarga mereka. Dan itulah kita akan pastikan ada imbangan yang sempurna, imbangan yang betul antara keperluan bagi kita untuk melawan COVID dan juga keperluan rakyat kita untuk terus pergerakan bersyarat diperketatkan, lebih kurang lockdown. Bagi kawasan tersebut, semua ahli keluarga akan diberi agihan bakul makanan. Manakala bagi daerah-daerah yang terlibat dalam PKPB ya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, penerima agihan bakul makanan daripada Batuan Kerajaan Negeri adalah kumpulan keluarga isi rumah yang dikuarantin. Jadi setakat ini kita telah mengagihkan sebanyak 55,844 bakul makanan bagi 11 daerah, namely Lahadatu, Sempurna, Kunang, Tawau, Sandakan, Kota Kinabalu, Penampang, Kutatan, Papar, Kuaran dan Kalabakan. Dijangka esok satu lagi daerah yang akan memulakan agihan bakul makanan, iaitu daerah Kota Belud. Okey,
during the first occurrence of the MCO, it was full MCO where there's no business activity allowed during the period of 3 months, namely from March to June. But now what we are having is basically a CMCO, Conditional Movement Control Order. Sebagaimana yang berhormat Datuk Seri Panglima Masih Dimancun katakan tadi, bahwa aktiviti ekonomi itu masih dibenarkan. Kalau dahulu kita tidak boleh pergi kerja, kedai-kedai gunting rambut tidak boleh beroperasi dan sebagainya. Tapi pada kali ini kedai-kedai ataupun peniaga-peniaga sedemikian dibenarkan beroperasi dengan memastikan mereka patuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan kelonggaran yang diberikan, syarat-syarat yang ada, maka kumpulan yang terkesan itu adalah dalam jumlah yang tidak banyak sebagaimana yang kita alami pada bulan Mac waktu full MCO dahulu. I mean, it's two different situation lah. Okay. Thank you, Jason. Ada lagi? Ya, untuk potong saudara sekalian, kita harapkan kita akan melancarkan kempen secara besar-besaran bagi mendidik masyarakat mengenai mematuhi SOP. Dan ini akan dibuat bersama dengan Jabatan Penerangan, RTM dan semua pihak PBT dan semua mereka yang terlibat lah. Saya fikir apa yang perlu kita buat sekarang ialah mendidik masyarakat supaya patuh, ya. Kerana after everything is said and done, I think it's up to the attitude of our own people that determine whether we succeed in combating the COVID-19. Ya. So saya juga minta bantuan daripada saudara-saudara daripada media, kita war-warkan supaya kita memudahkan perlaksanaan, dan kalau bolehlah, kalau kita berjaya tidak ada keperluan bagi kita untuk memanjangkan PKPB ini. So I suppose I've covered everything lah, kan? Okay, ya? Okay, masih. So selepas ini pegawai-pegawai kita akan mengedarkan salinan. Ya. Laporan hari ini, the hard copy, bagi details yang sepatutnya yang seperti yang kita edarkan seperti biasalah. Di sana full of details. Berapa pegawai, apa jenis pegawai daripada Semenanjung yang berkhidmat di Sabah, semua kita nyatakan. Ya. So terima kasih kepada semua rakan-rakan pemerintah. I don't know. Saya akan consult saudara-saudara sekalian what is the best way for us to interact in the future. Either virtual or just macam ni, we don't know. Some kata bagus kita buat Zoom group sendiri, dan then we can have a Zoom, sometimes a Zoom conference lah, that sort of thing. Ya, yeah. Okay. But ini hari okay, minta maaf lah, hari ini hari Ahad. Kantin semua tutup. Ada beli dine-in juga. Oh, ada pula. Take away, ya. Mematuhi SOP. Ya. So terima kasih banyak, ya. Sebagai reporter makan. Ya, reporter makan. Terima kasih ya. Thank you, Seko. Thank you. Selamat datang balik.